ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam program tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah pada bermula petang ini kita akan membaca surah Al-Kahfi, menghayati ayat-ayatnya dan juga isi kandungannya. Surah Al-Kahfi, surah Al-Kahf surah Al-Kahfi, dan dia adalah surah Makkiyah, yakni surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadilat atau kelebihan surah Al-Kahfi ini ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Al-Bara' bin Azib. Katanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Kahfi ketika mana terdapat di kawasan rumahnya seekor haiwan tunggangannya,
lalu haiwan itu meronta-ronta, dan apabila lelaki itu melihat di luar, dia mendapati awan berkumpul di langit. Setelah menyatakan apa yang berlaku itu kepada Nabi SAW, baginda SAW bersabda, "Iqra' fulan fa innaha as-sakinah tanazzalat 'inda al-Quran." Ya, bacalah wahai fulan, sesungguhnya ia adalah ketenangan ketika mana Al-Quran dibaca. Ini surah Al-Kahfi, ya, merupakan ketenangan, ya. Ia adalah ketenangan ketika mana Al-Quran dibaca, ya. Dalam sebuah hadis yang lain juga daripada riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dimeriwayatkan daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 10 ayat min awal surah Al-Kahf usima min ad-dajjal." Barang siapa menghafal 10 ayat pertama daripada awal surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada Dajjal. Ya, riwayat Muslim. Dalam lafaz riwayat yang lain juga daripada Imam Muslim, ya, Nabi mengatakan usima min fitnatid dajjal, iaitu barang siapa yang dalam satu riwayat yang lain, yang mengqara'a al-ashr al-awakhir min surah Al-Kahf usima min fitnatid dajjal. Barang siapa membaca 10 ayat terakhir. Kalau riwayat yang pertama tadi, barang siapa menghafal 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi. Dalam satu riwayat yang lain, 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Ya, kedua-dua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam satu riwayat, Imam Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam kitab Sunannya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Man qara'a surah Al-Kahf yawm al-jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa baina al-bait al-atiq." Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, akan diterangkan buatnya dengan cahaya apa yang diantaranya dengan al-bait al-atiq. Dan akhirnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahf yawm al-jum'ah adha'a lahu minan nur ma baina al-jum'atain." Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, akan diterangkan buatnya dengan cahaya apa yang diantaranya dengan antara kedua Jumaat. Ini, ya, kelebihan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, di mana Nabi SAW mengatakan akan diterangkan buatnya cahaya, yang diberikan buatnya cahaya apa yang diantara hari Jumaat tersebut dengan hari Jumaat yang berikutnya, ya. Ini semua merupakan hadis-hadis yang sahih berkenaan, ya, kelebihan dan fadilat surah Al-Kahfi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita sama-sama melihat surah Al-Kahfi daripada awal, ya, daripada ayat yang pertama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok. Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal salih bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Mereka tinggal tetap dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Al-Quran juga memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Sebenarnya mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, mahupun datuk nenek mereka. Besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam ayat-ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi ini, Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya yang masyhur, ya, tafsir Al-Quran Al-Azim, atau lebih dikenali dengan kitab tafsir Ibn Kathir, menjelaskan, mengatakan bahawa telah disebutkan sebelum ini di awal kitab tafsir ini, yakni kitab beliau, kitab tafsir Ibn Kathir, bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya yang maha kudus di awal sesuatu itu dan di hujungnya, kerana sesungguhnya Allah adalah yang dipuji dalam semua keadaan. Bagi Allah pujian di awal dan di akhir. Kerana itu Allah memuji dirinya kerana dia menurunkan kitabnya yang maha agung, yakni Al-Quran, ke atas rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan ke atas penduduk bumi ketika mana Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya dan menjadikan Al-Quran itu kitab yang lurus, tiada sebarang pemesongan ataupun kegelinciran. Sebaliknya, Al-Quran memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus, yang jelas lagi terang. Al-Quran memberi amaran kepada orang-orang kafir dan membawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kerana itu Allah berfirman dalam ayat yang pertama surah Al-Kahfi ini, Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci Al-Quran, wa lam yaj'al lahu iwaja, dan dia tidak menjadikan padanya, yakni pada Al-Quran, sesuatu yang bengkok. yakni Allah tidak menjadikan pada Al-Quran sebarang pemesongan atau kesalahan, kegelinciran. Sebaliknya, dia menjadikan isi kandungan Al-Quran itu lurus. Atas sebab itu Allah berfirman dalam ayat yang kedua yang berikutnya, qayyiman liyunzira ba'san syadida. Qayyiman, yakni tetap benar, yakni lurus. Liyunzira ba'san syadidan min ladun, untuk memberi amaran akan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, yakni untuk mereka yang menyalahinya,
menyalahi isi kandungan Al-Quran, mendustakannya dan tidak beriman dengannya, orang itu, yakni orang yang bertindak sedemikian, diberi amaran keras tentang hukuman yang akan disegerakan di dunia dan yang akan menantinya di akhirat. Min ladun, dari sisi Allah, dari sisinya, yakni dari sisi Allah, yang tiada sesiapa yang dapat mendatangkan azab seperti mana azab Allah, dan tiada sesiapa yang dapat mengikat seperti mana ikatan belenggu Allah. Yani mereka yang diazab, mereka akan dibelenggu, ya, khususnya di akhirat, di dalam neraka azab jahannam, wal'iyadu billah, ya, mereka dibelenggu, dirantai, diikat. Wa yubashshiral mu'minin, dan mengkhabarkan berita gembira, atau dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yakni yang beriman dengan Al-Quran ini, golongan yang membenarkan iman mereka dengan amal salih. Yani bukan sahaja mereka beriman, bahkan mereka bertindak atas keimanan mereka itu. Kerana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa iman itu bukan sekadar percaya, bahkan iman itu ialah, ya, ucapan serta amalan, ya. Iman itu di hati, pada lisan dan juga perbuatan, ya. Membenarkan iman mereka dengan amalan salih, anna lahum ajran hasana, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik, iaitu ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makithina fihi abada, ayat yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tetap tinggal di dalamnya selama-lamanya, yakni dalam kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah, iaitu kenikmatan syurga, dan mereka tinggal di dalam syurga itu abada, selama-lamanya. Mereka yang dikurniakan syurga, semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan penghuni syurganya, mereka akan tinggal selama-lamanya dalam syurga secara berterusan, tanpa henti, dan syurga itu tidak akan ada tamat tempohnya. Bahkan penduduk syurga itu tinggal selama-lamanya. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada, dan Al-Quran turut memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Kata Ibn Ishaq, mereka ialah golongan musyrikin Arab yang mengatakan kami sembah malaikat yang menjadi anak-anak perempuan Allah. Yani ini merupakan kepercayaan sejak dahulu lagi, sejak zaman jahiliah. Orang-orang musyrikin Mekah meyakini atau mereka percaya dengan malaikat. Sebelum itu, golongan musyrikin Mekah, kita kena faham, mereka percaya dengan Allah. Mereka percaya Allah tu wujud. Mereka percaya Allah sebagai Tuhan. Bahkan mereka, seperti mana kenyataan Ibn Ishaq tadi, mereka beriman dengan adanya malaikat. Tetapi keimanan mereka itu diselubungi dengan pemesongan. Antara keyakinan mereka yang sesat ialah dakwaan mereka bahawa malaikat itu merupakan anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wal'iyadu billah, yani betapa buruknya keyakinan mereka tersebut. Jadi Allah menafikan dakwaan mereka itu dalam ayat ini. Ayat itu ayat yang keempat daripada surah Al-Kahfi. Kemudian dalam ayat yang kelima, ma lahum bihi min ilm, mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Ini dalam kenyataan mereka itu, yang mereka katakan secara bohong dan dusta. Wala li abaihim, mahupun datuk nenek mereka, yakni orang-orang yang sebelum mereka, yang mereka mewarisi kepercayaan itu daripada mereka. Ini lumrah kalau satu kepercayaan itu
diwarisi turun temurun. Tinggal lagi apa yang berlaku, sering berlaku, sebuah masyarakat itu mereka mewarisi nilai-nilai atau kepercayaan-kepercayaan tertentu secara membuta, tanpa mereka mengkajinya, tanpa mereka melihat, memperhalusi isi maknanya sama ada dia benar atau tidak. Lumrah sebuah masyarakat mewarisi kepercayaan-kepercayaan atau pantang larang daripada datuk nenek moyang mereka secara membuta, tanpa sebarang penyelidikan, tanpa memastikan kebenarannya. Jadi Allah menolak kepercayaan mereka tersebut. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim, besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Perkataan yang tiada sandarannya sama sekali, tiada dalil sama sekali, selain daripada ia hanya ucapan, dakwaan. Tiada dalil kecuali pendustaan dan pembohongan semata-mata. Kerana itu Allah kata, in yaquluna illa kadhiba, mereka hanya mengucapkan perkataan yang dusta, perkataan yang dusta dan bohong. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Firman Allah, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Maka jangan pula engkau membinasakan dirimu disebabkan engkau menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman dengan keterangan Al-Quran ini. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Surah Al-Kahfi ayat 6 hingga 8. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam 3 ayat yang berikutnya daripada surah Al-Kahfi ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala menenangkan, memberi ketenangan, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa sedih dengan orang-orang musyrikin kerana sikap mereka yang tidak mahu beriman. Bahkan mereka terus menjauhi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini turut dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 127. Allah kata, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Oleh itu, janganlah engkau membinasakan dirimu kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka. Yani nak kata bahawa Nabi SAW seperti manusia yang lain yang akan merasa sedih, merasa duka cita sekiranya hasrat dan permintaannya tidak disahut, tidak diterima. Jadi ketika mana golongan musyrikin Mekah menolak, berdegil, membantah dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, ini sedikit sebanyak memberi kesan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah rasa sedih, mengenangkan bahawa mereka ni, jika mereka tidak menerima dakwah baginda, maka kesudahannya mereka akan
tergolong dalam kalangan penghuni api neraka. Jadi memikirkan tentang nasib yang menanti mereka di akhirat, sudah tentunya Nabi SAW akan merasa sedih, ya, seperti mana yang akan turut dirasai oleh setiap orang yang beriman. Tinggal lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi teguran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, ya. Dalam ayat yang ke-6 tadi daripada surah Al-Kahfi ini, Allah kata fala'allaka bakhi'un nafsak, jangan pula engkau membinasakan dirimu, menanggung duka cita terhadap, ya, perbuatan buruk mereka, perbuatan buruk orang-orang Arab jahiliyah ketika mana mereka enggan menerima isi kandungan Al-Quran itu, ya. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, jika mereka enggan beriman dengan keterangan ini, asafa disebabkan, ya, menanggung duka cita. Yani jangan engkau membinasakan dirimu kerana rasa duka cita. Ya, tidak dinafikan bahawa ada kalanya kita manusia, kita merasa sedih, ya, kita merasa sedih dengan macam-macam sebab, ya. Tetapi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi SAW supaya jangan terlalu sedih sehingga, ya, membinasakan diri, ya. Ini ada kalanya seorang itu dia merasa sedih yang teramat. Jadi itu satu perkara yang bahaya. Kata Qatadah di antara ulama tafsir, maksud ayat ini engkau membunuh dirimu kerana marah dan merasa sedih dengan mereka. Kata Mujahid, engkau membunuh dirimu kerana kecewa. Ya, tidak dinafikan bahawa perasaan-perasaan seperti ini jika dia berlaku secara berlebihan, ia boleh membinasakan diri seseorang. Dalam istilah pada hari ini disebut sebagai depression atau kemurungan, ya. Terasa amat sedih, terasa amat kecewa. Jadi perasaan-perasaan ini perlu dikawal. Kata Ibn Kathir, erti ayat ini, jangan engkau wahai Muhammad merasa sedih dengan mereka, sebaliknya hendaklah engkau menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Kemudian barang siapa yang mendapat petunjuk, maka dia barang siapa yang mendapat petunjuk, menerima dakwah engkau, maka itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, yakni menolak apa yang kau sampaikan wahai Muhammad, maka kesudahannya dia hanya menyesatkan dirinya sendiri. Oleh yang demikian, usahlah engkau merasa sedih terhadap mereka. Setelah itu Allah mengkhabarkan bahawa dia telah menjadikan dunia sebagai tempat sementara yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang lambat laun ia semua akan binasa. Dia menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian dan bukan tempat yang berkekalan. Yani segala apa yang kita nampak di dunia dengan segala kecantikan, ya, perkara yang mengagumkan, apa segalanya, itu semua perhiasan-perhiasan yang sementara, yang bertujuan untuk Allah uji kita manusia, sama ada kita akan dilalaikan dengan dunia, atau sama ada kita berdepan dengan dunia ini, berdepan dengan ujian dunia ini dengan penuh kecekalan, penuh ketabahan, istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas jalan agama Allah yang lurus. Jadi Allah menyebut dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi sebagai perhiasan, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fi an-nisa. Sesungguhnya dunia
sesungguhnya dunia ini manis, menghijau. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah di atas muka bumi ini untuk melihat apa yang kamu lakukan. Oleh itu, bertakwalah dalam urusan dunia dan dalam hal yang melibatkan para wanita. Kerana sesungguhnya fitnah pertama yang melanda Bani Israel adalah dalam apa yang melibatkan para wanita. Nak kata bahawa dunia ini ada bermacam-macam perhiasan dan kecantikan. Dan wanita merupakan di antara perhiasan dan kecantikan buat kaum lelaki yang sangat menggoda kaum lelaki. Dan Nabi menjelaskan bagaimana kaum Bani Israel, kaum Bani Israel dahulu, fitnah, cobaan pertama yang telah menguji mereka ialah dalam apa yang melibatkan fitnah wanita. Dan kalau kita lihat pada barat, dalam kalangan masyarakat barat pada hari ini, fitnah wanita itu sangat luar biasa, bahkan barangkali paling dahsyat yang pernah disaksikan dalam sejarah manusia ini. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Allah menjelaskan bahawa segala perhiasan yang ada dalam dunia ini dia akan hancur, dia akan hancur, dia akan tamat, dia akan pergi dan binasa. Sekejap ya. Baik. Allah mengatakan, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu sebagai tanah yang tandus. Yakni sesudah ia menjadi indah, kami akan datangkan kerosakan dan kehancuran ke atas apa yang ada di dalam dunia ni. Lalu kami akan jadikan segala apa yang ada di atas muka bumi binasa. Yang segala apa yang ada di atas muka bumi ini dia akan hancur binasa. Sa'idan juruza, tanah yang tandus. Yakni ia tidak menghasilkan tanaman mahupun memberi sebarang manfaat. Kata Muhammad bin Ishaq, sesungguhnya apa yang ada di atas muka bumi akan binasa, dan sesungguhnya tempat kembali ialah kepada Allah. Oleh yang demikian, jangan engkau wahai Muhammad berduka dan jangan bersedih dengan apa yang engkau dengar dan lihat, yakni sebagai reaksi yang kau dapati daripada orang-orang musyrikin Mekah ketika mana mereka menolak dakwah serta risalah yang engkau bawa kepada mereka. Nak kata bahawa kita pun tidak dinafikan bahawa ini semua penjelasan dan peringatan buat kita, supaya kita sentiasa beringat dalam kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai Muslim. Antaranya ialah kita menyampaikan kebenaran Islam itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu merupakan satu kewajipan, merupakan satu tanggungjawab. Dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa hidayah itu milik Allah, sedangkan tugas kita hanya menyampaikan. Sekiranya kita menyampaikan kebenaran itu, lalu kita dapati orang-orang di sekeliling menolak apa yang kita sampaikan, maka ketika itu kita kena ingat, tak dinafikan bahawa barangkali kita akan rasa sedih kerana perasaan-perasaan ni ada kalanya memang di luar kawalan kita, tetapi dalam masa yang sama perasaan itu kita kena perasaan itu dia akan timbul dengan sendirinya di luar kawalan kita, tetapi yang pastinya kita boleh memastikan perasaan kita tidak terbawa-bawa dengan perasaan tersebut. Barangkali kita rasa marah, kita rasa sedih, kita rasa kecewa ketika mana orang tak terima apa yang kita sampaikan, tapi jangan sampai kita terbawa-bawa dengan perasaan-perasaan tersebut, kerana jika tidak
dia boleh membinasakan kita, ya, boleh menyebabkan kita, ya, jadi teramat kecewa, jadi teramat sedih, ya, teramat marah. Jadi ini bahaya, ya, boleh memberi kesan psikologi, kesan fizikal, ya, membuatkan kita berputus asa, ya, orang kata apa, tidak lagi, ya, kita mau, selepas tu kita rasa kita tak nak lagi sampaikan kebenaran, kita tak nak lagi nasihat, tak nak lagi tegur, ya, sedangkan itu salah, ya. Ketika mana hidayah itu milik Allah, bukan di bawah tangan dan kuasa kita, ya. Kita hanya diperintahkan supaya menyampaikan. Jika orang terima, maka alhamdulillah, itu dengan, ya, kuasa dan izin Allah. Jika seorang itu menolak, maka kesudahannya kita kena ingat bahawa ini semua di bawah kuasa dan izin Allah. Ya, Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia hendak, dan Allah menyesatkan sesiapa yang dia hendak. Yang pastinya di sebaliknya ada hikmah, ada sebab, dan ada pengajaran dia, ya. Barangkali kita memahami hikmah pengajaran tersebut, barangkali kita tak nampak, tetapi yang pasti kita kena, ya, bersabar dengan segala apa cubaan yang datang menguji kita. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian ayat-ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, ya, ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-8 yang sempat kita baca dalam program kita petang ni. Jadi saya ingat kita boleh berhenti di situ, dan insya-Allah dalam hari-hari yang seterusnya di bulan Ramadan ni kita akan sambung kembali, ya, insya-Allah, ya, pada hari esok, ya, sepanjang minggu ni dan minggu depan, ya, dalam hari-hari yang sepanjang bulan Ramadan insya-Allah, ya, kita akan mengadakan program tadabbur ini daripada hari Isnin, ya, Selasa, Rabu, Khamis, ya. Kita akan mengadakan program tadabbur ini daripada, ya, kira-kira jam 6 petang. Jadi insya-Allah, ya, nanti kita akan sambung lagi, ya, bacaan daripada surah Al-Kahfi ini. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada beberapa pertanyaan. Baik, di sini ada pertanyaan daripada saudari Katrina Aisyah. Dia kata, "Salam Ustaz." Waalaikumsalam. Bagaimana bagi ibu yang sudah menggantikan puasa untuk sebahagian daripada jumlah hari yang telah ditinggalkan? Adakah masih perlu dibayar fidyah bagi jumlah hari tersebut? Saudari Katrina, dia bertanya tentang puasa ganti. Cuma dia sebut di sini tentang seorang ibu yang telah menggantikan sebahagian daripada hari-hari yang dia telah ditinggalkan. Cuma dia tidak menjelaskan, ya, saudari Katrina, dia tidak menjelaskan kenapa si ibu itu meninggalkan hari-hari di bulan puasa. Kerana jika yang dimaksudkan ibu tu dia tinggalkan hari-hari, beberapa hari di bulan Ramadan kerana mengandung atau kerana menyusu, maka mengandung dan menyusu dia ada hukuman dia yang khas. Yakni dia dikira sebagai satu keuzuran yang khas, di mana seperti mana dalam penjelasan Ibn Abbas, ya, radhiyallahu anhu, bahawasanya ibu yang mengandung dan ibu yang menyusu sebetulnya dia tidak perlu berpuasa. Dia ada keuzuran jika dia tidak mampu untuk berpuasa. Jika puasa akan membawa mudarat bagi dia atau bagi, ya, bayi yang dikandung atau bayi yang disusu, maka dia ada keuzuran untuk tidak berpuasa. Kemudian, ya, dia membayar fidyah, ya, bayaran ganti rugi untuk hari-hari yang telah ditinggalkan itu tanpa perlu dia menggantikan hari-hari yang ditinggalkan itu. Ya, dia tidak perlu qada, ya, hari-hari puasa tersebut.
Jadi kalau yang dimaksudkan dengan ibu dalam pertanyaan ini ialah ibu yang mengandung atau menyusu, maka benar, ya, dia tidak perlu menggantikan hari-hari tersebut, cukup dengan dia membayar fidyah. Cuma dia kata kat sini, ibu tu sudah menggantikan sebahagian daripada hari-hari yang ditinggalkan. Maknanya dia dah puasa ganti untuk beberapa hari, dan ada baki beberapa hari lagi yang dia belum puasa. Dan kita dah jelaskan tadi, dia kalau dia bayar fidyah saja sudah memadai, sudah cukup. Tapi di sini si ibu tu dia ada menggantikan hari-hari puasa tersebut. Jadi kita kata mana yang dia dah gantikan puasanya, kiranya sudah selesailah di situ, ya. Cuma kita kata dia tak perlu puasa ganti pun, ya, cukup dengan dia bayar fidyah. Maka kita kata untuk baki hari-hari yang belum digantikan itu, cukup untuknya membayar fidyah, ya, membayar fidyah, iaitu dengan mengeluarkan kira-kira, ya, 1 kilogram makanan ruji, ya, beras dan seumpamanya, untuk setiap satu hari yang ditinggalkan. Setiap satu hari kira-kira 1 kilogram, dan diberi kepada fakir miskin, ya. Baik. Seterusnya ada pertanyaan daripada saudara Abu Zar. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Zar, masih keliru. Adakah tahlil yang dibuat oleh sebahagian pihak, ya, sampai ke si mati? Kalau tidak sampai, mengapa ada masjid surau, kumpulan mengaji masih mengadakan majlis tahlil? Ya, tak dinafikan bahawa, ya, isu tentang tahlil, ya, majlis tahlil, di mana, ya, antara isinya lah dia dibaca Al-Quran, baca surah Yasin, ada zikir-zikir tahlil la ilaha illallah dengan jumlah, ya, bilangan yang tertentu. Ini, ya, isu-isu yang sudah sekian lama dibahaskan. Dan kita mengatakan tidak dinafikan bahawa ia merupakan isunya apa? Dia kembali kepada permasalahan sama ada pahala bacaan Al-Quran boleh dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu isu dia. Ya. Maka daripada isu itu datanglah macam-macam isu yang lain, termasuklah, ya, isu tentang tahlil, ya. Jadi asal isunya ialah, adakah bacaan Al-Quran kita boleh dihadiahkan kepada orang lain, boleh dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia atau tidak? Itu asal permasalahan dia. Dan kita tak nafikan bahawa ada pandangan, ada di kalangan ulama yang kata sampai, yang kata bahawa bacaan Al-Quran kita boleh dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan seperti mana kita boleh bersedekah bagi pihaknya, seperti mana kita boleh berdoa untuknya, seperti mana kita boleh membuat haji atau umrah badal untuk orang yang dah meninggal dunia. Demikian juga seperti mana kita boleh membayar hutang orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ada pandangan yang kata boleh, ya, tetapi dalam masa yang sama, ya, dalam kalangan ulama, ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan itulah, ya, pandangan yang kuat dalam perkara ini, bahawa sebetulnya amalan ibadah yang dikerjakan oleh seseorang tidak boleh dihadiahkan, ya, kepada orang lain. Memandangkan bahawa ibadah kita sebagai seorang Muslim, ibadah adalah tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Yani ibadah yang kita nak laksanakan, dia perlu kepada dalil yang menyokongnya, perlu ada sandaran daripada dalil Al-Quran atau Sunnah sebelum kita nak beramal. Jadi kalau kita nak beramal dengan membaca Al-Quran, atau kita nak beramal dengan kita bertahlil, berzikir, dengan niat untuk kita nak hadiahkan kepada orang yang dah meninggal dunia, perbuatan kita itu perlu ada dalil. Dan kalau kita perhatikan, Nabi SAW, seperti mana para sahabat atau generasi awal umat Islam dahulu, mereka tidak pernah berbuat sedemikian. Nabi tak pernah berbuat sedemikian. Itu hujung pangkal dia. Nabi mahupun para sahabat
sekian ramainya para sahabat, ratusan bahkan ribuan para sahabat, apatah lagi para sahabat yang senior seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah mengadakan amalan-amalan seperti itu, sama ada membaca Al-Quran dan menghadiahkannya kepada orang yang meninggal dunia, ataupun membaca zikir-zikir seperti tahlil dan sebagainya dengan niat untuk menghadiahkannya kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi ini hujung pangkal dia. Ini perkara asas yang perlu kita perhalusi. Dan kita kena fahamlah bahawa amalan menghadiahkan amal ibadah kepada orang yang meninggal dunia tidak pernah dilakukan oleh generasi umat Islam yang terdahulu, bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan kesudahannya amal ibadah dia perlu kepada dalil seperti yang kita telah sebutkan tadi, dan dia tidak boleh berlandaskan kepada pandangan akal semata-mata, apatah lagi dengan kita mengikut condrongan hawa nafsu atau cita rasa kita semata-mata. Agama tidak dibina dengan cara yang sedemikian. Tinggal lagi saudara Abu Zar tadi tanya, mengapa ada masih ada orang yang melakukan hal-hal seperti ini, mengadakan majlis tahlil dan sebagainya. Antara sebab utamanya ialah kejahilan. Kekeliruan. Ini memang sentiasa menghantui kita semua. Kejahilan dan kekeliruan dalam persoalan-persoalan agama. Jadi ini kata pentingnya menuntut ilmu, pentingnya kita mengkaji sebelum kita beramal. Baik, seterusnya ada pertanyaan daripada saudari Nur Anisa. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, adakah sah puasa kita kalau bisul di kepala, pecah dan keluar darah yang banyak, dan bolehkah berurut masa puasa? Baik, di sini saudari Nur Anisa dia bertanya, kalau sekiranya seorang itu luka, bisul ke dan seumpamanya, di mana menyebabkan banyak darah yang keluar. Dalam penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menjelaskan bahawa keluarnya darah dari badan kerana luka dan seumpamanya, dia tidak membatalkan puasa. Tinggal lagi ada perselisihan dalam kalangan ulama tentang berbekam. Kalau kita tengok bekam, rawatan bekam, dia melibatkan proses mengeluarkan darah. Di situ ada pandangan yang mengatakan dia membatalkan puasa, dan ada pandangan yang mengatakan bekam itu tidak membatalkan puasa. Dan sebetulnya bekam juga tidak membatalkan puasa. Adapun hadis yang dijadikan sebagai hujjah bagi membatalkan puasa orang yang berbekam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan yang membekam sudah terbatal puasanya. Hadisnya sahih, tinggal lagi hadis itu dimansuhkan. Hadis itu mansuh kerana adanya hadis yang lain yang menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam ketika mana dia berpuasa, dan adanya penjelasan daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang turut berbekam ketika mana dia berpuasa. Jadi ini semua himpunan dalil-dalil ini menjelaskan bahawa dalam bekam ini sebetulnya dia tidak membatalkan puasa. Adapun Nur Anisa tadi dia bertanya tentang berurut. Tidak ada berurut, kalau yang saya faham urut picit badan ni lah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk berurut ketika berpuasa.
sama sekali ia tidak membatalkan puasa. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukup sekadar itu untuk kita pada petang ni. Ada berbaki lagi soalan-soalan, insya-Allah itu kita tangguhkan dalam pertemuan kita yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sampai di situ sahaja untuk kita petang ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.